نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dapat menghadiri majlis ilmu bagi meneruskan pengajian kita daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita setelah kita selesai membahaskan hadis-hadis dalam Kitabun Nikah. Maknanya Kitabun Nikah kita dah membaca hadis-hadis dan menghurai hadis-hadis dalam bab tersebut, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung dalam Kitabut Talaq. Kitab At-Talaq. Maknanya kalau yang baru mai malam ni terus-terus nak bercerai ni, kira tak apalah nak buat lagu mana dah, habuan-habuan tentang cerai kan. Tapi tak apa, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Kitabut Talaq ini penulis kitab kita ini telah membawa dua buah hadis, iaitu hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan juga hadis Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Talak secara umumnya merujuk kepada merungkai ikatan. Itu dari segi bahasanya. Merungkai ikatan merujuk kepada ikatan apa? Ikatan nikah. Islam satu agama yang rahmat. Islam satu agama yang praktikal. Islam ni dalam soal perhubungan sesama manusia, khususnya yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nikah untuk menghalalkan perhubungan antara lelaki dan wanita. Dan di dalam nikah itu, nak masuk dalam nikah kena ada beberapa syarat-syarat tertentu. Dia kena ada akad, dia kena ada wali, dia kena ada saksi kan? Ada syarat-syaratnya yang tertentu. Maka disebabkan oleh prinsip asas Islam itu agama yang praktikal, yang mengambil kira keperluan manusia, Islam juga menunjukkan jalan keluar kepada nikah. Dia tunjuk jalan masuk dan dia juga tunjuk jalan keluar. Cuba bayangkan kalau nikah ini hanya ada jalan masuk tapi tak ada jalan keluar. Haru tuan-tuan hidup kita kan. Ada orang Allah Taala uji dengan isteri dia kan. Ada orang Allah Taala uji dengan isterinya. Keluar minum dengan kawan-kawan di kedai kopi kan. Baru nak minum, telefon bunyi kan. Ni silent kan. Tengok keluar gambar. Dia tengok gambar tu saja, muka lain kan. Tadi duk cakap elok apa semua, tiba-tiba hilang punca kan. Pasal apa? Bini dia telefon kan. Bini dia telefon. Ada orang yang diuji juga dengan bini yang suka mendera dia
Pun ada tuan-tuan kan, zaman lah keluar surah Abaq kan, lelaki suami menjadi mangsa dera kepada isterinya kan, sampai ke taraf tu suami ni kena dera kan, pukul isteri dia, isteri dia buh penendang dekat dia kan. Isteri satu sekali tu saya baca dalam surah Abaq, isteri dia suka pukul dia dengan file kerja tu kot kan, balik pukul lelaki dia dengan file tu. Kita simpatilah dengan lelaki-lelaki seperti ini, dan hakikatnya kena ada NGO untuk membela nasib lelaki-lelaki, suami-suami seperti ini kan, yang menjadi mangsa. Jadi Islam bukan setakat tunjuk jalan masuk dalam perkahwinan, Islam juga tunjuk jalan keluar kepada perkahwinan tersebut. Sekiranya sudah tidak ada persefahaman antara suami dan isteri, ataupun suami melihat terlalu banyak keburukan yang ada pada isterinya dan tidak nampak ada lagi jalan untuk menyelamatkan perkahwinan ini, melainkan dengan melalui cara penceraian. Disebab itu Islam tunjukkan jalan keluar daripada perkahwinan ini melalui talak, Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perlaksanaan ataupun pensyariatan talak ini telah sabit daripada Al-Quran dan juga sunnah, dan juga secara ijma', secara ijma', di mana dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla telah berfirman, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ayat ini dalam suratul Baqarah ayat 229, Allah Taala berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu dua kali kan. Asal kalau tuan-tuan lihat dalam tafsir Quranul Azim karangan Al-Hafiz Ibn Kathir, dinyatakan bahawasanya asal dalam Islam, di peringkat awal Islam, talak ni dia tak ada had. Asalnya di peringkat awal Islam tak ada had. Maknanya suami tu boleh cerai, kemudian dalam iddah dia boleh rujuk balik, cerai rujuk, tak ada had. Itu di peringkat awal Islam. Sampai ke tahap suami menyalahgunakan talak tersebut untuk nak menyiksa isteri dia kan. Dia tak suka isteri dia cerai isteri dia, kemudian dalam tempoh iddah tu agak-agak nak habis, isteri dah rasa okey dah ni aku nak selamat, dia rujuk balik isteri dia. Jadi disebabkan itu turunlah ayat ini, Allah Taala berfirman, at-talaqu marratan, yakni talak yang boleh dirujuk itu hanya dua kali saja. Talak yang pertama, talak yang kedua. Selepas pada tu tak ada dah. Talak yang ketiga tu tidak ada rujuk baginya kan, ataupun dikenali sebagai talak bain, talak yang dah ketiga, maka tidak ada rujuk baginya. Dan Allah Taala sebutlah ayat tersebut, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Sama ada lepas pada dah dua kali kita dah cerai ni, sama ada kita jaga dia elok-elok kan, maknanya teruskan perhubungan tersebut, ataupun kita bebaskan dia dengan cara yang baik. Jadi ini asal pensyariatan talak, dan juga diriwayatkan daripada hadis Nabi tentang masalah talak ini, seperti mana hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga hadis Fatimah bintu Qais yang akan kita bacakan sebentar lagi kan. Dan ada juga diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut oleh Syekh Bassam dalam Taisirul Allam ini. Dia kata antara dalil pensyariatan talak ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, abghadul halali ila Allah at-talaq. Benda halal yang paling tidak disukai, paling dimurkai oleh Allah adalah at-talaq. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni sebenarnya ada masalah tuan-tuan. Hadis ni masyhur di kalangan masyarakat kita. Bila berbincang tentang masalah talak ini, selalunya dibawa hadis ini, iaitu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis ni dari segi ulumul hadis, hadis ni hukumnya hadis yang mursal. Hadis yang mursal, maknanya sanadnya tidak bersambung direct kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia dihukum mursal
oleh Abu Hatim Ar-Razi, seperti mana dalam kitabnya Al-Ilal, oleh Ibn Abi Hatim, anak dia tanya kepada ayah dia, anak Abu Hatim ni tanya kepada ayahnya tentang status hadis ni. Ayah dia kata hadis ni adalah mursal. Begitulah juga Ad-Daraqutni dalam kitabnya Al-Ilal juga, dia telah menyatakan bahawasanya hadis ni adalah statusnya adalah mursal. Dan mursal termasuk di antara cabang-cabang hadis yang dhaif. Dan satu lagi, hadis ni juga mukhalafah. Kalau kita lihat itu kritikan dari segi sanad hadis. Kalau kritikan dari sudut matan hadis ni juga seolah-olah menyalahi. Bagaimana mungkin, ini disebutkan oleh Al-Khattabi, dia kata mana mungkin benda yang Allah Ta'ala sendiri syariatkan, dan Allah Ta'ala sendiri dan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri juga praktikkan, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mencerai salah seorang daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni Hafsah. Kemudian baginda rujuk balik Hafsah tersebut. Jadi mana mungkin benda yang dibenci oleh Allah, Nabi buat benda yang dibenci oleh Allah. Tak mungkin benda tu berlaku. Maka disebabkan itulah hadis ini secara zahirnya dia adalah dhaif. Itu tidak wajar untuk dijadikan sebagai hujjah dalam masalah cerai ni. Lalu bila isteri minta cerai disebabkan oleh asas yang kukuh, maka kita pun katalah hadis ni pada dia, maka hadis ni tak boleh nak dijadikan hujjah kerana sanadnya dhaif. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, secara umumnya cerai ni memang sangat tak digalakkan kalau sekiranya tidak ada sebab-sebab yang khusus kan. Bahkan ada diriwayatkan dalam sebuah hadis tentang diceritakan tentang syaitan, yang mana syaitan ini dia ada tempat mesyuarat dia kan, di atas ayak kan. Dan bila syaitan ni mai jumpa dengan ketua dia, pakat mai report lah apa benda yang depa buat. Kawan ni cerita dia buat ini. So ketua syaitan dia kata hak ni kira ada apalah. Lepas tu mai seorang lagi syaitan, dia kata hari ni aku telah berjaya menyebabkan dua orang suami isteri bergaduh dan akhirnya depa bercerai-berai. Lepas tu ketua syaitan panggil hak ni kira dia dipujilah kan, bagus dia ni, satu pencapaian yang hebat bagi dia, menunjukkan bahawasanya talak asalnya tidak digalakkan, melainkan disebabkan oleh sebab-sebab yang munasabah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat hadis yang pertama dalam kitab ini, iaitu hadis Abdullah ibn Umar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dah banyak kali dah kita jumpa hadis dia, dan dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ayahnya juga Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni dinyatakan bahawasanya Abdullah bin Umar ni pernah mencerai isterinya ketika mana isterinya sedang haid. Dan Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi marah kerananya. Kemudian beliau bersabda, hendaklah dia rujuk kembali dengan isterinya, kemudian dia hidup bersama isterinya lagi hingga isterinya suci, haid dan suci lagi. Jika sudah mantap untuk menceraikannya, maka hendaknya dia menceraikannya ketika dalam keadaan suci sebelum digaulinya. Itulah masa iddah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bincang bab talak ini, kalau dalam kitab-kitab fiqh, ulama fiqh akan membahagikan talak ni kepada dua, iaitu talak sunni dan juga talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun talak bid'i, talak yang menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dikatakan sebagai talak sunni itu, iaitu talak yang dilakukan ketika isteri dalam keadaan suci. Itu yang pertama, isteri dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua, isteri bukan dalam keadaan mengandung. Dan yang ketiga, isteri tersebut dalam keadaan suci, yang mana kita tidur dengan dia, kita bersama dengan dia, kan? Kita bersetubuh dengan dia. Itu antara keadaan yang mana talak itu dianggap sebagai talak bid'i. Jadi talak sunni ini, kita mesti ceraikan isteri kita, yang pertama dalam keadaan suci daripada haid, kemudian yang kedua dia tidak hamil, dan yang ketiga kita tidak bersama dengan dia, maksudnya kita tidak bersetubuh dengan dia, kan? Bersetubuh dengan dia. Jadi kalau sekiranya dilakukan talak itu dilakukan menyalahi ketiga-tiga perkara ini, maka dia dianggap sebagai talak yang bid'i, Jadi dalam kes ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia telah menceraikan isterinya ketika mana isterinya dalam keadaan haid. Dan perkara itu telah dibawa oleh Umar radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah disebabkan perkara tersebut. Ini menunjukkan bahawasanya perbuatan itu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya tuan-tuan? Bila kita cerai isteri kita dalam keadaan dia haid. Antara sebabnya adalah apabila kita ceraikan isteri ini dalam keadaan yang haid tersebut tidak dikira sebagai salah satu daripada iddah dia. Iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia hendaklah tiga kali suci daripada haid tersebut. Jadi kalau dia diceraikan dalam keadaan haid itu, ketika dia haid yang dia sedang diceraikan pada ketika itu, tak diambil kira. Maknanya kena tunggu lagi pula yang seterusnya dan yang seterusnya, kan? Jadi akan memanjangkan tempoh iddah tersebut. Bila panjang tempoh iddah, menyebabkan isteri tersebut tak dapat untuk nak berkahwin dengan orang lain kerana dia masih lagi dalam tempoh iddah. Itu akan menyiksa isteri tersebut, wanita tersebut. Dan Islam sangat menitik beratkan soal hak wanita dalam khususnya perkara-perkara yang berkaitan seperti ini, nikah, kahwin, cerai dan sebagainya. Jadi disebabkan itu Islam melarang kita menceraikan isteri dalam keadaan haid. Jadi dalam kes ni, bila dirujuk perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata liyuraji'ha thumma yumsikuha hatta tathhur. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata, hendaklah dia rujuk kembali dengan isterinya, kemudian dia hidup bersama dengan isterinya lagi sehingga isterinya suci. Perkataan liyuraji'ha inilah yang menjadi asas perbincangan para ulama dalam masalah adakah bila seorang suami ceraikan isterinya dalam keadaan haid, dia jatuh talak ataupun tidak. Khilaf panjang di kalangan para a'immah. Di sisi jumhur ulama, keempat mazhab dalam masalah ini, bila seorang suami cerai isterinya dalam keadaan haid, jatuh talak. Tapi suami tersebut berdosa kerana buat satu benda yang bid'ah, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi suruh cerai isteri dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan yang haid, kan? Dan sebab itulah di sisi jumhur ulama, orang yang suami yang menceraikan isteri dalam keadaan haid jatuh talak, tetapi suami tersebut berdosa. Berdosa bagi dia, kan? Tapi dari segi hukumnya tetap jatuh. Pasal apa di sisi jumhur kata jatuh? Disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata liyuraji'ha, hendaklah engkau rujuk dia semula. Jadi bila Nabi kata rujuk, maknanya jatuhlah talak tersebut.
Manakala di sisi sebahagian ulama yang lain diriwayatkan khususnya yang masyhur daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga anak muridnya Ibn Qayyim, kedua-duanya cenderung kepada pandangan bahawasanya talak itu tak jatuh. Dan mereka juga berpegang dengan hadis yang sama, kan? Hadis yang sama yang mana mereka menyatakan bahawasanya lafaz rujuk tu maknanya kembali kepada keadaannya yang asal. Pasal talak tadi tak diambil kira kerana dia dilakukan tidak menepati sunnah Nabi SAW. Mana liyuraji'ha, kembali kepada keadaan yang asal, maknanya status isteri itu tetap kekal, tidak ada sebarang perubahan. Itu yang difahami oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim. Dan mereka juga berpegang dengan salah satu daripada riwayat hadis ini juga, hadis yang sama juga, cuma dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasa'i, ada sedikit tambahan yang mana kata Abdullah bin Umar, faraddaha alayya wa lam yaraha syai'a. Maknanya Nabi SAW suruh dia kembali kepada isterinya dan benda tu tak ada apa-apa pun yang berlaku. Maknanya tidak pun berlakunya talak tersebut. Tak berlakunya talak tersebut. Namun para ulama hadis melihat kepada lafaz faraddaha alayya wa lam yaraha syai'a tersebut sebagai lafaz yang mungkar. Lafaz yang mungkar. Kenapa mungkar? Kerana hadis ini yang mana sanad dia daripada Abu Zubair, salah seorang perawi hadis tersebut. Orang yang ambil cerita ni daripada Abdullah bin Umar, tak ada pun riwayat benda ni. Maknanya yang kata Nabi kata benda tu tak ada apa-apa pun, kan? Hanya Abu Zubair seorang saja yang bawa cerita tu. Disebabkan dia seorang saja yang bawa cerita tersebut, menyalahi riwayat-riwayat yang lain yang mana perawi-perawinya thiqah, maka kita katakan riwayat tersebut sebagai mungkar. Bahkan Abu Dawud sendiri bila dia bawa hadis ini, dia setelah dia bawa ni dia habaq riwayat-riwayat tentang hadis ni, dan kemudian dia kata wal ahadithu kulluha ala khilafi ma qala Abu Zubair. Dia kata hadis ni kesemua cerita-cerita yang berkaitan dengan masalah ini kesemuanya menyalahi apa yang diriwayatkan oleh Abu Zubair. So ini adalah isyarah daripada Abu Daud menunjukkan bahawasanya riwayat ini adalah mungkar. Begitulah juga Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, dia kata qauluhu wa lam yaraha syai'an munkarun lam yaqulhu ghair Abi Zubair. Dia kata perkataan wa lam yaraha syai'an tersebut adalah mungkar, kan? Tak sebut perkataan ini melainkan Abu Zubair. Jadi ini secara jelas menunjukkan bahawasanya tambahan tersebut adalah yang mungkar, maka ia tidak boleh nak dijadikan sebagai hujah untuk menyokong masalah ini. Jadi ini antara masalah-masalah yang masyhur yang mana Syekhul Islam dan juga anak murid Ibn Qayyim menyalahi jumhur ulama dalam masalah ini. Kita menghormati kedua-dua tokoh ini, kan? Cuma dalam masalah ni kita kata ijtihad mereka wallahu alam kurang tepat dan menyalahi jumhur ulama al-a'immah al-arba'ah, keempat-empat imam dalam masalah ini. Baik. Dan seperti mana biasa, kalau tuan-tuan lihat Ibn Qayyim dalam masalah ini dalam Tahdzibus Sunan, dia jawab satu persatu, tuan-tuan. Ni hebatnya depa ulama-ulama dalam masalah ni. Cara penghujahan kalau kita nak tengok tu baguslah, kan? Bagus dalam masalah ni, kan? Perbincangan dia bawa panjang dalam Tahdzibus Sunan. Jadi berbalik pada masalah ini tadi, lafaz liuraji'ha itu jelas menunjukkan bahawasanya telah berlakunya talak, jatuh talak tersebut. Namun orang yang melakukan, orang suami tersebut, dia berdosa kerana telah menceraikan isteri dalam keadaan yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata liyuraji'ha thumma yumsikuha hatta tadhhur thumma tahid fatadhhur fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha fatilka al-iddah
kama amara Allah azza wa jalla. Nabi SAW kata, hendaklah dia rujuk kembali dengan isterinya. Kemudian dia hidup bersama isterinya lagi hingga isterinya suci, haid dan suci lagi. Jika sudah maknanya berazam untuk ceraikannya, maka hendaklah dia ceraikan ketika dalam keadaan suci sebelum dia bersama dengan isterinya, dan itulah iddah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Nabi suruh kembali kepada isterinya, kan, bagi dia suci daripada haid dia, kan, kemudian dia suci lagi daripada haid dia tersebut. Selepas daripada itu, kalau nak cerai pun cerailah dengan syarat kita tak bersama dengan dia, tak bersetubuh dengan dia, kan. Kenapa ada syarat tersebut yang saya sebutkan di talak sunni tadi? Yang pertama, tak menceraikan isteri dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua, tak menceraikan isteri dalam keadaan dia suci kemudian kita tidur dengan dia, kan. Sebab apa? Bila kita tidur dengan isteri kita kemudian kita cerai dia, ada kemungkinan tak dia hamil, kan, dia mengandung disebabkan kita dah tidur dengan dia, ada kemungkinan tersebut. Lalu bila ada kemungkinan tersebut, kembali kepada yang ketiga tadi, kita dilarang ceraikan isteri dalam keadaan yang dia mengandung. Kerana bila mengandung, memanjangkan lagi tempoh iddah. Yang mana iddah bagi wanita yang mengandung ni apa? Iaitu sehingga dia bersalin. Jadi panjang tempoh iddah tersebut, menyebabkan dia berada dalam keadaan digantung, tak bertali, kan, sebegitu, kan. Jadi disebabkan itu Islam melarang perbuatan tersebut. Jadi berbalik pada kes ini juga, kenapa juga Islam bagi ruang kena ada tempoh iddah. Maksudnya bila cerai saja ada tempoh iddah. Cerai ni biasanya berlaku disebabkan oleh banyak sebab. Paling banyak sebabnya adalah marah, kan, marah. Marah tak tahu pasal, balik rumah, balik kerja, kan, dalam keadaan yang lapar, kan, kemudian serabut dengan di pejabat, orang duk minta tak sampai lagi KPI, kemudian prestasi tahun ni pun tak apa memuaskan, lepas tu kena marah dengan bos. Balik di rumah, isteri pula duk cerita macam-macam, kan. Abang susu tak ada, abang tadi anak kita ni duk buat kelaku lagu ni, abang jiran sebelah buat hai, abang kawan adik saya buat masalah ni, abang bang pang pula dah kena, kan. So bila dah kena lagu tu, marah lalah ceraikan isteri. Jadi bila berlakunya perceraian, antara sebab majoriti utamanya adalah kerana marah, mesti kena ada satu ruang untuk dia berfikir semula, kan. Sebab kadang marah ni dia dalam keadaan yang tak boleh nak kawal dirinya. Maka disebabkan tu Islam bagi tempoh iddah. Dan iddah ada beberapa jenis. Antaranya iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia hendaklah 3 kali suci daripada haid dia. Kalau sebenarnya dia mengandung, dia hendaklah lahirkan anak dia tersebut, sehingga lahirnya anak tersebut barulah dia dianggap sebagai selesai daripada iddah tersebut. Begitulah juga kalau sekiranya dia kematian suami, hendaklah dia beriddah dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Jadi Islam tentukan tempoh iddah tersebut, antaranya yang pertama supaya suami boleh fikir semula adakah penceraian, keputusan untuk bercerai itu satu keputusan yang betul. So kalau tak, dia boleh rujuk kembali kepada isterinya. Dalam hadis ini Nabi SAW sebut liuraji'ha, kan, liuraji'ha, maknanya dia boleh rujuk semula dengan isterinya. Dan rujuk ini saya ingat lagi, saya tangguh lagi, saya ulas benda tu. Kat mana tadi saya? Rujuk semula. Rujuk ni tadi, rujuk ini boleh berlaku dengan perkataan. Boleh berlaku dengan perkataan. Maknanya suami kata, saya minta maaf lah, jadi saya rasa kita patut berbaik semula lah. Mana apa saja ucapan dengan maksud dia rujuk semula dengan isterinya, kan. Dan rujuk juga boleh berlaku dengan perbuatan. Salam, peluk, cium tangan, rujuklah tu, kan. Rujuklah tu. Takkan dah cium tangan, salam, peluk dan sebagainya tak rujuk lagi, saya tak tahu, kan. Apatah lagi sampai ke tahap tidur, kan. Tidur bersama. Jadi tidur bersama ni rujuklah, kan. Rujuk.
Kalau dah tidur bersama tu tak kira rujuk, nak kira apa benda tu kan? Jadi sebab itulah kita kena faham bahawasanya rujuk ni boleh berlaku dengan perkataan dan juga perbuatan. Jadi berbalik pada masalah ini kita tadi, dalam Islam beri ruang tersebut supaya dia boleh rujuk semula dengan isterinya, melainkan kalau sekiranya talak itu adalah talak yang ketiga, talak yang ketiga ataupun talak tiga sekaligus. Yang tu akan kita bincang pada hadis yang selepas pada ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dia sebut dalam hadis ni, fatilkal iddatu kama amara Allah azza wa jalla. Demikianlah iddah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia seperti mana yang diperintahkan oleh Allah tersebut? Dia merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Dalam Quran ni ada satu surah khas bincang pasal masalah talak, yang mana Allah Taala berfirman, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Ayat Quran ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, Allah Taala kata, wahai nabi, yakni merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza talaqtumun nisa, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, fatalliquhunna li'iddatihinna, hendaklah kamu menceraikan mereka dengan iddah mereka. Apa maksud li'iddatihinna? Diriwayatkan tafsir dari beberapa orang sahabat Nabi, antaranya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Li'iddatihinna tersebut merujuk, maknanya kembali hendaklah ceraikan isteri itu dalam keadaan yang suci daripada haid, dan juga dia dan tidak mengandung, dan juga tidak dalam keadaan dia suci kemudian kita bersama dengan dia. Maknanya merujuk kepada talak yang sunni, talak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Abdullah bin Umar sebut dalam hadis ni, fatilkal iddah kama amara Allah azza wa jalla. Demikianlah iddah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini menunjukkan bahawasanya cara untuk menceraikan isteri yang betul adalah dengan cara seperti mana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran tadi, dan juga seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abdullah ibn Umar. Baik, kita lihat pada hadis yang seterusnya, hadis Fatimah binti Qais. An Fatimah binti Qais anna Aba Amr ibn Hafs طلقها البتة وهو غائب, وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة, وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك, ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى, تضعين ثيابك عنده, فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبني, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له, انكحي أسامة بن زيد, فكرهته, ثم قال انكحي أسامة بن زيد, فنكحته, فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. Hadis ni diriwayatkan daripada Fatimah bintu Qais. Hadis ni adalah hadis yang masyhur.
cerita tentang masalah Fatimah ini dicerai oleh suaminya dengan talak 3. Dengan talak 3. Kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali, Fatimah bintu Qais. Siapa dia Fatimah bintu Qais ini? Fatimah bintu Qais adalah kakak kepada Ad-Dhahhak bin Qais, yang juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah ini seorang wanita yang mulia di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni juga wallahu a'lam, kita boleh katakan dia ni kira mendapat perhatian sahabat-sahabat yang lain. Maknanya bila suami dia cerai dia saja, ramai pakat duk tunggu nak meminang dia, nak jadikan dia sebagai isteri. Satgi cerita dia tu kat belakang lagi. Saja nak bagi hint sikit supaya cerah mata. Jadi dia ni isteri wanita yang mulia, memang terkenal lah kan, dengan sebab dia ni daripada kabilah Quraisy, Baik, Fatimah ni dia kata anna Aba Amr ibn Hafs, bahwasanya Abu Amr ibn Hafs. Abu Amr ibn Hafs adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dan dia merupakan suami kepada Fatimah binti Qais ini. Dan dalam hadis ni Fatimah kata talaqaha al-battah, dia talak dengan talak battah, merujuk kepada talak 3. Dalam satu riwayat dia kata talaqaha thalathan, dia ceraikannya dengan talak 3, wa huwa ghaibun, dalam keadaan dia tak ada di situ pada ketika itu. Dalam sebahagian riwayat dinyatakan bahawasanya dia berada di Yaman, bukannya berada di Madinah. Jadi pada dia hantar wakil untuk bagi tahu kepada isterinya bahawasanya dia telah pun diceraikan oleh suaminya. So di sini pun kita boleh ambil satu faedah bahawasanya perceraian itu boleh berlaku walaupun bukan secara direct, suami habaq depan-depan ni kan, bahawasanya jatuh cerai. Boleh juga berlaku dengan tulisan, surat, tak surat kata dah cerai, ataupun zaman kita lah ni SMS, ataupun juga dengan WhatsApp, ataupun apa lagi lah kan, macam-macam zaman lah ni kan, Twitter ke dan sebagainya. Tetapi ada satu masalah di situ kan, hak jenis hantar utusan, surat dan sebagainya, SMS dan sebagainya. Masalahnya zaman kita lah ni, benda tu semua boleh dimanipulasi kan. Orang boleh buat fake account, ataupun orang boleh buat apa lagi, orang hack account kita kan. Lagi kadang-kadang kita kenal kawan kita ni kan, tak pasal-pasal dekat dia punya wall Facebook dia keluar cerita macam-macam, hak pelik-pelik, tulis duk maki hamun orang kan, ataupun keluar gambar-gambar yang tak senonoh. Kita tengok kawan kita dia ni bagus kan, dia orang kalau share pun share video ayat Quran kan, share live streaming kuliah kan, macam Hikam bagus dah. Tuan-tuan kena like Facebook Hikam ni. Jadi maknanya dia satu orang yang bagus lah secara zahirnya kan, tapi tiba-tiba dia duk pergi share benda-benda yang tak senonoh kan. Dan tiba-tiba dia pergi tulis itu, aku ceraikan isteri aku, contohnya di situ kan. Jadi adakah benda tu diambil kira? Tak diambil kira. Kalau sekiranya benda tu disabitkan, ia bukan daripada dia. Baik, balik pada masalah ini tadi, dikatakan dia menceraikan isterinya dengan talak 3. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, apa maksudnya di sini? Kita lihat satu persatu. Apa maksud di sini? Adakah Abu Amr ni dia telah ceraikan isterinya dengan talak 3 sekaligus, ataupun sebenarnya itu talak yang ketiga? Kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat yang lain, kita dapati ada riwayat yang lain, khususnya dalam Sahih Muslim, dia sebut antaranya, dia kata annahu talaqaha akhir 3 tatliqat. Maknanya dia telah pun mencerai dengan talak yang terakhir, yakni talak yang ketiga, bukannya talak 3 kan. Satu lagi riwayat kata annahu talaqaha talqatan kanat baqiyat min talaqiha. Maknanya dia telah menceraikan isterinya
dengan talak yang masih lagi berbaki daripada talak yang ada padanya. Yang ini merujuk kepada dia dah ada satu, kemudian dua, kemudian yang ketiga, kan? Jadi sebab itulah macam Al-Imam Ibnu Mulaqqin dalam Al-I'lam ni, dia kata nak menjamakkan kesemua riwayat tersebut, lalu kita kata bahwasanya penceraian itu sudah pun berlaku kali pertama, kemudian kali kedua, dan ini adalah talak yang ketiga. Maknanya bukan talak tiga sekaligus. Jadi bila dah berlaku seperti ini, Fatimah dia kata fa arsala ilaiha wakiluhu bi sya'irin fasakhitathu faqala wallahi ma laki alaina min syai'. Kata Fatimah, bila dia diceraikan, Abu Amr mengirimkan utusannya dengan membawa gandum. Oleh kerana itu Fatimah dia menjadi marah. Wakil tersebut lalu berkata, engkau sudah tidak memiliki hak terhadap kami sedikit pun. Pertama, wallahu alam, para ulama ada buat penafsiran beberapa benda dalam hal ini. Antaranya gandum tersebut merujuk kepada pemberian mut'ah. Maknanya satu benda yang diberi kepada isteri sebagai satu pemberian lah. Bila dah bercerai ni, jadi ialah nak meredakan keadaan tersebut, maka bagilah satu pemberian, kan? Jadi itu merujuk kepada mut'ah, kan? Merujuk kepada mut'ah, satu pemberian kepada isteri selepas berlakunya penceraian. Jadi di sisi Abu Amr itu adalah mut'ah, tapi di sisi Fatimah ini dia menganggap bahawasanya itu adalah nafkah yang diberikan oleh Abu Amr kepada dia. Jadi dia tengok bagi gandum saja, lalu dia pun marah, kan? Lalu wakil tu pun kata, wallahi ma laki alaina min syai'an, sesungguhnya engkau tak memiliki hak terhadap kami sedikit pun. Lalu dia pun tak puas hati, Fatimah ni tak apa puas hati, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakarat dzalika lahu, dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua apa yang berlaku. Faqala laisa laki alaihi nafaqah, dan tak ada bagi engkau ni nafaqah. Dalam satu riwayat lain dia disebut wala sukna, dan juga tempat tinggal. Dalam masalah ini, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, bila kita cerai isteri kita, dalam tempoh iddah tersebut hendaklah kita bagi dia nafkah, dan juga ada hak bagi dia tempat tinggal. Maknanya kena bagi tempat tinggal bagi dia. Ini bagi masalah penceraian yang berlaku talak satu dan juga talak dua. Jadi dalam tempoh tersebut, bila kita ceraikan isteri kita, kita tetap kena bagi nafkah kepada dia. Kena bagi nafkah. Dan juga tempat tinggal kepada dia, kan? Dalam tempoh iddah tersebut. Cuma dalam kes ni, bila Fatimah cerita dekat Nabi yang dia diceraikan oleh suaminya, dan perceraian ini adalah perceraian yang ketiga, Nabi SAW kata kepada dia yang dia dah tak ada hak untuk menerima nafkah dan juga tempat tinggal. Dan di sinilah berlakunya perbezaan pandangan di kalangan para ulama dalam masalah adakah seorang isteri yang dicerai dengan talak tiga ini layak untuk mendapat nafkah dan juga tempat tinggal. Di sisi Al-Imam Ahmad, tak layak berdasarkan pada hadis ni, tak layak dapat nafkah dan juga tak layak dapat tempat tinggal. Manakala di sisi Abu Hanifah, dia layak untuk dapat nafkah dan juga tempat tinggal. Dan di sisi Al-Imam Malik dan juga Syafi'i, mereka berpandangan bahawasanya bagi dia nafkah tetapi tidak bagi dia tempat tinggal, kerana mereka mendhaifkan lafaz wala sukna ini, tidak ada tempat tinggal bagi dia ni, kan? Jadi menunjukkan bahawasanya adalah sedikit perbezaan pandangan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Apapun, kalau kita lihat zahir daripada hadis ni, jelas menunjukkan bahawasanya wanita yang diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga, maka dia tidak ada lagi hak untuk dapat nafkah dan juga hak untuk mendapat tempat tinggal. Baik.
Fa'amaraha an ta'tada fi baiti ummi Syuraik. Dan Nabi SAW perintahkan supaya Fatimah ini beriddah di rumah Ummu Syuraik. Ummu Syuraik Ummu Syarik dengan fathah shin dan juga kasrah ra. Ummu Syarik adalah salah seorang sahabat Nabi SAW di kalangan wanita yang masyhur dengan wanita yang salihah. Dan dalam kes ni, bila berlakunya perceraian di antara Fatimah dan Abu Amr, Nabi SAW suruh Fatimah pi beriddah di rumah Ummu Syarik. Pasal dia dah tak ada tempat tinggal, sebab dia tak ada hak dah untuk nak tuntut tempat tinggal. Jadi Nabi suruh dia pi iddah di rumah Ummu Syarik ini. Thumma qala tilka imra'atun yaghshaha ashabi i'taddi 'inda ibni ummi maktum. Kemudian Nabi SAW kata, tapi wanita tersebut ramai di kalangan sahabat-sahabatku rajin pi ziarah dia. Sebab dia ni wanita yang salihah, wanita yang baik. Jadi sahabat Nabi SAW rajin pi ziarah dia, kan? Pi ziarah dia. Wallahu a'lam, kemungkinan dia seorang yang baik, mungkin selalu buat makan ke, ataupun dia pun nak pi mengaji dengan dia ke, minta nasihat dan sebagainya. Maka disebabkan itu, ramailah di kalangan sahabat Nabi rajin pi ziarah rumah dia. Jadi Nabi tak bagi. Sebab apa? Kalaulah Fatimah ni duduk di rumah Ummu Syarik ni, ramai sahabat-sahabat pi situ. Satgi pakat ramai ni sebenarnya bukan nak ziarah Ummu Syarik, tapi nak ziarah Fatimah tersebut. Jadi cerita lain pula dah. Jadi disebabkan itu, Nabi SAW suruh beriddah di rumah Ibn Ummi Maktum. Tuan-tuan, kita dah lalui dah cerita pasal Ibn Ummi Maktum ni. Dia salah seorang di kalangan muadzin Nabi SAW, yang mana dia juga adalah seorang yang buta. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, i'taddi 'inda ibni Ummi Maktum fa innahu rajulun a'ma. Sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang buta. Tad'ina thiyabaki 'indah fa idza halalti fa'adhinini. Nabi SAW kata, sesungguhnya dia seorang yang buta, dan engkau boleh menanggalkan hijab di rumah dia tersebut. Itu maknanya, bila duduk di rumah Ibn Ummi Maktum, dia seorang yang buta, dia tak nampak. Jadi bila penumpang di rumah orang yang buta ni, masalah aurat dan sebagainya kuranglah sikit jika nak dibandingkan dengan orang yang boleh nampak, kan. Jadi disebabkan itulah Nabi suruh Fatimah ini beriddah di rumah Ibn Ummi Maktum. Qalat falamma halaltu dhakartu lahu anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Aba Jahm khatabani. Kata Fatimah, bila aku dah pun habis daripada tempoh iddah ni, aku pun bagi tahu kepada Nabi SAW bahwasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan dan juga Aba Jahm khatabani. Abu Jahm telah pun meminang dia, kan. Hanya ada dua orang meminang dia. Yang pertama sekali Abu Sufyan, Muawiyah, yakni Muawiyah ibn Abi Sufyan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, khalifah yang maknanya pengasas kepada dinasti Umayyah. Dan juga Abu Jahm juga salah seorang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi dengar nama dua orang ni, dan dia pula bagi tahulah dekat Nabi yang dia ni telah dipinang oleh dua orang ni, seorang Muawiyah, seorang lagi Abu Jahm. Maknanya dia beritahu pada Nabi tu, dia nak minta pandangan Nabi. Kan, nak minta pandangan sejauh mana calon dua orang ni, yang mana satu yang patut dia pertimbang. Dan dari sini kita patut ambil satu faedah bahawasanya, bila kita ada pilihan, kan, tak kisahlah kita tu sendiri perempuan, ataupun mungkin tu anak perempuan kita, maka dalam kes ni kita kena pertimbang. Dan dalam pertimbangan tersebut, kita boleh rujuk kepada orang-orang yang alim, orang yang saleh, orang yang macam di tempat kita ni, kalau dalam kampung tu imam ke, kan, hanya tanyalah abang,
ada dua orang ni main minang anak perempuan saya, jadi saya nak tahu sejauh mana depa dua orang ni bagus ke tak bagus kan. Jadi itu antara benda yang sepatutnya kita buat. Jadi Fatimah buat benda tersebut. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, amma Abu Jahmin fala yad'u 'asahu 'an 'atiqihi wa amma Muawiyah fa su'lukun la malalah. Adapun Abu Jahm, dia ni tongkat, mana tongkat dia ni, dia adalah satu kinayah sebenarnya kan, merujuk kepada tongkat ni. Kinayah, kalau dalam sebahagian riwayat ada sebut bahawasanya dia adalah kinayah, maknanya satu kiasan kepada suami yang suka pukul isteri. Tu kiasan Nabi bagi tahu kan, merujuk kepada dia ni tongkat dia tak pernah jatuh kan, duk gantung sedia kan, merujuk kepada dia ni suka pukul isterinya. Dalam sebahagian riwayat yang lain, para ulama juga ada menyatakan bahawasanya tafsiran kiasan ini merujuk kepada orang yang suka bermusafir, maknanya dia suka berjalan, selalu tak ada di rumah kan. Jadi disebabkan itulah Nabi SAW tak apa galak dia untuk dia Fatimah ni kahwin dengan Abu Jahm. Wa amma Muawiyah fa su'lukun. Adapun Muawiyah, dia ni su'luk. Su'luk tu, makna su'luk tu Nabi sendiri tafsirkan, la mala lahu, dia ni tak ada duit. Yang ni seorang yang fakir. Jadi Nabi bagi komentar kepada dua orang calon tersebut. Seorang ni dia ni suka pukul isteri, seorang lagi dia ni tak ada duit. Ini satu benda yang positif ke negatif tuan-tuan? Satu benda yang negatif, komen yang bersifat negatif kepada seseorang. Dalam Islam bolehkah benda-benda seperti ini? Bukankah ini termasuk dalam ghibah, mana kita sebut keburukan seseorang? Dalam kes ini termasuk di antara benda yang dikecualikan dan tak termasuk dalam ghibah. Disebabkan oleh maslahah, yang mana perempuan ni dia perempuan baik, dia nak kahwin, maka dia patut pilih suami yang baik, dan dia tak tahu status bakal suami dia ni. So bila ditanya, kita pun habaqlah. Dan Nabi SAW guna pula dalam keadaan kiasan. Nabi guna perkataan yang kias. Macam kita lah kan, orang tanya nak menikah orang tu, kalau boleh tak payahlah kan. Tak pernah nampak masjid pun. Contohnya dia kata, boleh nak kahwin dengan kau ni? Tak usahlah, di masjid pun tak pernah nampak. Lebih kurang macam tu. Maknanya merujuk kepada orang yang mungkin jarang main semayang di masjid dan sebagainya, maka dia tak baguslah untuk dijadikan sebagai suami. Ataupun bila orang bagi calon orang tua ni, dia suka bagi kiasan. Dia kata, nampak gaya makan sendiri pun tak berapa nak terjaga kan. Contohnya dia bagi ayat-ayat lagu tu, kiasan lagu tu. Jadi dalam kes seperti ini, ia menunjukkan bahawasanya ia tak termasuk di bawah kategori ghibah yang diharamkan. Dan bahkan daripada hadis inilah para ulama hadis mengambil hadis ini sebagai satu hujah untuk membolehkan satu disiplin dalam ilmu hadis yang dikenali sebagai al-jarhu wa ta'dil, yakni kritikan terhadap perawi hadis. Jadi para ulama hadis kata, kalau dalam kes melibatkan nikah kahwin pun Nabi kritik calon suami untuk Fatimah ini, maka dalam kes orang yang meriwayatkan hadis Nabi, lebih patut untuk kita kritik, kita tapis, supaya tak berlaku orang-orang yang tidak amanah dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kritik pun ada haknya kan, ada haknya. Sebab itu dalam hal ni asal hukumnya adalah haram, ghibah adalah haram. Tetapi dibolehkan, maka dibolehkan tu disebabkan oleh sebab yang tertentu. Maka kita hanya kritik pada kerangka yang dibenarkan oleh syarak sahaja. Cukup cakap tu sudah. Jangan lebih pada hak yang dibenarkan oleh syarak. Zamanlah kita diuji dengan fitnah ni, khususnya di kalangan talabatul ilm, penuntut ilmu. Masing-masing pakat nak jadi imam min a'immatil jarh wa ta'dil pada zaman lah. Pakat nak jadi imam di kalangan imam jarh wa ta'dil.
pakat buat buku sendiri, Ad-Du'afa. Dia mengarang buku dia sendiri, dia pun buat senarai. Yang ni ustaz-ustaz yang boleh kita mengaji dengan dia. Mereka bukanlah ustaz yang tidak jelas manhajnya, tidak sururi. Apa tak tahu, saya pun tak faham. Sururi lah apalah, yakni bukan di kalangan ahlus sunnah kan. Mereka cenderung kepada ahli bid'ah. Ustaz ni tak usah lah, dia ni kepiah pun tak pakai. Kan, gambar poster live streaming tak pakai kepiah. Dia tak usah mengaji dengan ustaz-ustaz macam ni kan. Ustaz ni tak usah kan. Ustaz ni, ini ustaz kerajaan kan. Dia cenderung kepada parti kerajaan, maka jangan mengaji dengan dia. Ustaz ni cenderung kepada parti pembangkang, dia membolehkan demonstrasi, maka kita jangan mengaji dengan dia. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, ittaqillah, saya kata ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lisan kita dan juga jari-jari kita ni kan. Pakat duk buat senarai, buat poster kan. Jangan mengaji dengan ustaz ni kan, kerana dia ni manhaj tak apa jelas dan sebagainya. Jangan mengaji dengan kawan ni, jangan mengaji dengan kawan ni. La haula wala quwwata illa billah. Jangan begitu. Hatta kepada mukhalif, orang yang kita tak setuju dengan dia, orang yang kita benci dengan dia, kita tak setuju disebabkan oleh masalah-masalah yang i'tiqad yang dia buat, kesalahan-kesalahan dari sudut akidah yang dia buat. Tapi itu bukanlah manhaj kita ni untuk mencela dan juga memburuk-burukkan orang, khususnya individu itu dinisbahkan kepada agama, ustaz, tok guru dan sebagainya. Jangan buat kerja lagu tu kan. Boh nama ustaz kita tak apa hati, kita tak setuju dengan dia, kita boh gelaran ustaz ni Al-Murtabaki contohnya kan. Ini masalah kan. Jangan nak buat kerja-kerja tu. Saya tak suka tentang buat kerja-kerja gitu kan. Yang ni ada buat poster, lukis poster dia, buat conteng-conteng muka dia kan. Kemudian boh gelaran-gelaran yang tak elok kepada dia kan. Habaq kata ustaz ni, dia ni kira tak terpakai kan. Dia ni kira ni pengampu kerajaan. Kita bagi macam-macam kita kata dekat dia. Dan sedangkan dalam hal ini kita kena cermat kan, kita kena cermat. Sebab itu terkenal satu lafaz, luhumul ulama masmumah kan. Daging para ulama ni adalah racun kan. Orang akhir-akhir zaman ni saya tengok, khususnya di kalangan penuntut ilmu, baru kenal sikit berapa benda kan. Tengok kira nak bincang masalah ni saja, hari-hari perbincangannya tak lari daripada masalah ini. Saya terbaca satu baru ni, ada satu orang hamba Allah tu pergi tulis, dia tak suka dengan satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Allah ni. Jadi dia kata buku ni layak macam tisu tandas. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, walau macam mana sekalipun, dia adalah seorang Muslim yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tak setuju dengan dia beberapa, kita kritik pandangan dia tersebut. Tapi nak pergi kata buku dia tu layak macam tisu tandas, kemudian kita pergi kutuk peribadi dia dan sebagainya, yang tu tak ada kena-mengena kan? Yang tu tak ada kena-mengena. So kritikan ataupun rudud, maknanya kita jawab benda yang pandangan dia yang kita tak puas hati, kita jawab dengan akhlak, kita jawab dengan etika kan, ada adabnya, bukan main kritik tak tentu pasal ni kan. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, tak ada satu dawabit, tak ada satu garis panduan, sehingga semua orang nak jadi imam jarh wa ta'dil, sehingga kan golongan yang terkenal sebagai golongan jarh wa ta'dil zaman la ni, depa pun juga telah pun tajrihkan juga dan juga ditahzirkan. Itu yang lawak kan. Mula-mula dia tahzir ustaz ni, jangan ngaji ustaz ni. Lah ustaz dia sendiri tu ditahzir oleh ustaz yang lain. Tak akan kacau tu tuan-tuan. Mungkin ni kalangan tuan-tuan tak apa faham apa yang sedang berlaku ni kan. Tapi hak selalu ikuti media sosial ni, dia akan faham lah kan, apa masalah yang berlaku kan, apa masalah yang berlaku. Bukan setakat dalam masalah ni, masalah lain pun, politik sekalipun sama lah juga kan. Kita tak puas hati dengan seseorang, takat patut padan sudahlah kan? Jangan lebih-lebih kan? Jangan melampau pada had yang dibenarkan oleh
oleh syarak. So kita tak puas hati dengan seorang, kita kritik pandangan dia tersebut kan. Kita tak suka hamba Allah ni lantik isteri dia jadi menteri besar kan. So kita kritik pandangan tersebut dari sudut itu, sudah kan. Tapi kita nak kritik dari sudut yang lain, panjang cerita, kita rawit benda-benda yang tak ada kaitan, ini tak sah tuan-tuan, tak sah. Jadi kita kena ada disiplin dalam hal ini. Apatah lagi bila melibatkan soal agama kan, soal agama, ustaz, tok guru dan sebagainya. Macam mana pun mereka adalah orang yang dihormati disebabkan oleh ilmu yang ada pada mereka. Soal kita tak bersetuju dengan pandangan dia, itu satu masalah yang lain, dan dia juga perlu ditangani dengan secara yang berhemah kan, dan juga ikut had-had batasan yang dibenarkan oleh syarak. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berbalik pada masalah ini, Nabi kata kepada Fatimah ni tentang status dua orang tadi, satu Abu Jaham, satu Muawiyah. Nabi kata tak sah lah nikah dengan mereka dua orang ni, disebabkan oleh masalah-masalah yang Nabi sebutkan tadi. Kemudian Nabi bagi cadangan, inkihi Usamah bin Zaidin, menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Siapa dia Usamah bin Zaid ni? Usamah bin Zaid ni asalnya dia seorang hamba yang dimerdekakan. Jadi kalau hamba ni sudah semestinya dia berkulit hitam. Dia ni memang sangat gelap, sangat gelap. Jadi bila Nabi suruh Fatimah ni, seorang wanita daripada kabilah Quraisy, kabilah yang mulia. Kalau di tempat kita ni macam bangsawan lah kan, Syarifah ke kan, jenis-jenis macam tu kan. Syarifah nak suruh pergi menikah dengan mamat jual burger saja kan. Dah lah jual burger kan. Lepas tu kulit pula ala-ala nak ke Aisyah kan. Jadi lagu tu kan, nak suruh menikah dengan kawan tu. Adakah dia nak mau kan? Dia satu orang yang mulia, satu orang yang dipuja dalam masyarakat kan. Jadi dalam masalah ini, kata Fatimah ni, dia sendiri cerita, dia kata fakarih tu, aku tak suka dengan cadangan Nabi tu, yakni Usamah bin Zaid. Tak suka tu mungkin disebabkan oleh beberapa benda. Antaranya yang pertama disebabkan oleh tak sekufu. Ulama fiqh sebut antara benda yang patut dipertimbangkan bila nak menikah ni, sekufu. Sekufu tu maknanya dari segi latar belakang keluarga, status tu kalau boleh jangan ada satu perbezaan yang sangat jauh. Benda tu wajar juga dipertimbangkan. Tapi bukan benda tu mesti macam tu. Tak. Bukan mesti sekufu tu maknanya Said kena kahwin dengan Syarifah dan sebagainya. Tak semestinya begitu. Kaya kena kahwin yang kaya saja. Tapi benda itu kena ambil kira. Jadi dalam kes ni dia tak berapa nak sukalah disebabkan Nabi bagi cadangan tersebut. Nabi kata kepada dia lagi, inkihi Usamah bin Zaid. Nabi suruh dia menikah juga dengan Usamah bin Zaid. 2 kali Nabi harap kata, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Fa nakahtuhu. Disebabkan yang suruh dia menikah dengan Usamah tu siapa dia? Nabi SAW. Para ulama ada buat satu lagi andaian bahawasanya sebenarnya Fatimah dia tak mau kahwin dengan Usamah bin Zaid ni bukan sebab dia tak suka status Usamah tu, tapi disebabkan dia harap Nabi lah yang nikah kahwin dengan dia. Dia harap tu kan. Dia harap tu. Jadi walaupun dia mai calon-calon tu hebat juga kan, tapi dia duk harap Nabi lah sendiri yang meminang dia dan mengahwini dia kan. Tapi disebabkan Nabi tak sebut pun benda tu kan, lalu Nabi suruh dia kahwin dengan Usamah, lalu dia pun terimalah juga, nikahlah dengan Usamah. Faja'alallahu fihi khaira, lalu Allah Ta'ala jadikan baginya kebaikan pada perkahwinan tersebut, kerana tidak adalah kebaikan melainkan kita mematuhi arahan Nabi SAW ataupun cadangan Nabi SAW. Kerana tak ada lah cadangan yang lebih baik daripada cadangan Nabi SAW. Walaupun pada asalnya kita tak berapa suka. Waghtabattu bihi, dan kata Fatimah orang ghibtah dengan dia. Ghibtah ni dia lawan kepada hasad. Hasad ni tuan-tuan tak suka dekat seseorang. Contohnya jiran kita pakai kereta hebat kan, bawa balik satu BMW. Kalau hasad, kita harap BMW tu aksiden, hancur, terbakar dan sebagainya, itu hasad. Tapi kalau ghibtah, kita dah kata aku pun kalau boleh nak juga BMW ni, tapi kita tak mengharapkan supaya BMW tu jahanam. Tak.
Yang tu bezanya. Ghibtah ni dibolehkan dalam Islam. Maknanya kita tengok kawan kita ni alim, bagus dan sebagainya, warak, maka kita harap kita pun jadi macam dia, tanpa kita mengharapkan nikmat tersebut hilang daripada dia. So dalam kes ni, maknanya kata Fatimah, maknanya bila dia berkahwin dengan Usamah dan dia bahagia, ramai orang yang macam seolah cemburu dengan kehidupan dia dengan Usamah sebagai satu pasangan yang sangat bahagia dan sebagainya, kan. Jadi maknanya pengakhiran kisah Fatimah ni adalah pengakhiran yang baik disebabkan dia mengikuti cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi daripada hadis ni kita dah bincang beberapa masalah yang berkaitan dengan talak, iaitu bagaimana yang dikatakan sebagai talak sunni dan juga talak yang bid'i, dan juga dalam masalah talak apa yang berlaku selepas talak, ini iddah, apa haknya kalau sekiranya talak tersebut talak 3, maka dia tidak ada lagi hak untuk mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal. Dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung dan bincang secara terperinci tentang masalah iddah, masalah iddah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Oh, ini Allah minta maaf. Saya memang lupa kan. Terima kasih. Pak Mik bagus punya. Saya tadi nak lupa dah. Apa nama, macam mana status apa nama tadi? Hilang ah. Wallahu a'lam. Dalam masalah ni sebenarnya yang paling selamat dalam hal ini adalah dirujuk kepada qadhi, dan qadhi akan memutuskan perkara tersebut. Jadi dalam kes kita macam sekarang yang berlaku sekarang ni, MH370 lah secara umumnya kan. So, MH370 ni kita tak tahu depa ni hidup ke, mati ke, diculik ke, duduk kat satu pulau ke, kita pun tak tahu, ataupun ghaib ke kan, ada tergantung kat satu alam jin ke kan. Kita pun tak tahu status dia macam mana. Jadi dalam kes ni balik kepada qadhi kan, qadhi yang meletakkan hukum dalam masalah ni. So dalam kes MH370 sampai sekarang tak disabitkan lagi status mereka ni sebagai orang yang mati, maka tak berlaku lagi iddah tersebut. Mana masih lagi status mereka suami isteri, kalau pasangan suami isteri lah, sehinggalah diputuskan oleh qadhi kan apa status mereka. Cuma diharapkan benda tu dibuat keputusan yang jelas lah, sebab dia melibatkan banyak masalah kan, banyak masalah. Bila dah jadi pula MH17 ni, jelas dah tahu depa ni mati kan. Jadi masalah iddah, masalah nafkah dan sebagainya, benda tu akan selesai dengan baik. Tapi hak ni tergantung. Jadi apa nasib depa? Jadi ini satu benda yang perlu diberi perhatian, dan saya rasa pihak berkuasa pun dalam hal ni memang depa mempertimbangkan banyak benda dalam hal ni. Tapi sampai sekarang belum lagi diisytiharkan sebagai mati. Lepas tu lebih baiklah hal ni rujuk kepada qadhi. Qadhi akan memutuskan. Wallahu a'lam. Baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kuliah akan datang saya akan sentuh juga beberapa perkara lagi berkaitan dengan talak ni, sebab dua hadis ni tak menyeluruh lah bincang tentang masalah talak ni. Dan juga kita akan bincang sedikit bagaimana peruntukan undang-undang di Malaysia ni. Ya, tuan-tuan tak sama. Hak mengaji kat kitab ni tak semestinya benda tu dipraktikkan dalam qada, yakni dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Kita mungkin akan tengok sikit apa peruntukan yang ada, supaya kalaupun kita nak bercerai, kalau boleh kita ikutlah undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi nak mengelakkan sebarang masalah yang lain. Wallahu alam. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustaz Salari dan di IQ Ustaz